Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Cikgu Sheila. Okey, hari ini Cikgu Sheila nak terangkan tentang beberapa soalan yang macam seakan-akan sama, topik yang sama yang dibincangkan dalam Kertas Percubaan Negeri Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Okey, kita tengok ya. Okey, tengok pada amaran. Okey. Ingat kata kunci, peka kepada kata tugas, simulasi dan jangan lupa kepala ayat. Okey, kita tengok soalan satu ya. Terangkan kaedah perniagaan yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, dekat sini macam biasa kena tahu. Okey, dia punya kata tugas terangkan. Kalau terangkan awak kena bagi apa? Bagi huraian saja ke ataupun kena bagi huraian dan fakta. Yang itu kena tahu. Kemudian tengok kepada dia punya jumlah markah. Jumlah markah dekat sini 4. Okey, kepala soalan dia, kaedah perniagaan yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung ialah. Okey. Jadi kita tahu bila ada soalan kata tugas terangkan, bermaksud kita kena bagi fakta dan huraian. Okey, dekat sini awak boleh bagi 2 fakta dan 2 huraian. Cukup 4 markah. Okey, kepala ayat kena salin. Terus awak bagilah. Kaedah perniagaan yang digunakan oleh OBBU ialah secara percuma, iaitu perkhidmatan disediakan tanpa bayaran. Okey, kemudian jualan pada harga kos iaitu tidak mendapat sebarang untung. Okey, untuk dapatkan 4 markah di situ. Okey, kemudian dekat sini jelaskan. Okey, jelaskan kesan kewujudan organisasi bukan bermotifkan untung. Yang ni masuk balik soalan tentang topik yang sama. OBBU 3 markah. Jadi bila ada kata tugas jelaskan, apa yang awak kena bagi? Semua huraian. Maksudnya daripada 3 markah tu kesemuanya awak kena bagi huraian lah. Okey, memenuhi keperluan negara masyarakat, menyediakan peluang pekerjaan, menawarkan barang dan perkhidmatan. Jadi jangan lupa asalnya mula-mulanya salin kepala dulu. Kesan kewujudan organisasi bukan bermotifkan untung kepada masyarakat ialah, kemudian bagi 3 huraian lah. Okey, seterusnya bila nampak macam KFC, McDonald's, Pizza Hut dan kepala kita terus dapat okey, franchise. Okey, kemudian dekat franchise dia ada 2. Dia ada franchisor, franchisee. Saya selalu terangkan pada pelajar saya, franchisor besar. Apa yang besar? Syarikat induk. Syarikat yang besar tu. Jadi franchisee syarikat yang kecil tu lah, yang dia kena bayar fee lah dekat syarikat induk. Okey. Jadi dekat sini dia punya kata tugas jelaskan. Okey, kelebihan perniagaan tersebut pada syarikat induk. Okey, perniagaan tersebut maksudnya apa? Okey, saya highlightkan sekejap. Okey, kelebihan. Dia minta kelebihan syarikat tersebut. Okey, syarikat tersebut ni syarikat apa? Syarikat tersebut ni ialah franchise tadilah. KFC kan dia franchise. Macam mana nak tahu dia franchise ke tidak? Awak tengok dia punya susun atur, warna, uniform, resepi semua sama. Dan kebanyakan di setiap negeri, setiap tempat ada. Sama je. Itu adalah franchise. Kemudian dikata kepada syarikat induk. Ingat balik syarikat induk besar franchisor. Maksudnya soalan dia nak kelebihan franchise kepada franchisor. Di perkataan ada kata tugas jelaskan 3 markah. Jadi jawapan dia awak perlu bagi huraian. Dapat kembangkan perniagaan secara global, dapat meluaskan pasaran, boleh pengurusan outlet dilakukan oleh franchisee. Okey, menembusi pasaran baharu. Awak bagilah 3 huraian kat situ. Okey, seterusnya. Yang ini saya tak ingat, ini Terengganu kot. Nelson pun dia franchise. Kalau awak tahu, kalau awak pernah nampak lah, dia jual jagung. Jagung yang dalam cup tu warna kuning hijau, dia punya outlet dia tu. Okey, dekat sini dia kata terangkan. Tengok. Terangkan pihak yang terlibat. Ingat tak tadi saya kata ada 2? Franchisor, franchisee. Franchisor besar. Franchisee yang syarikat
kecil tu lah. Jadi dekat sini nak 4 markah. Okay, kemudian soalan seterusnya, berikan ciri-ciri umum bentuk perniagaan di atas. Maknanya berikan ciri-ciri umum bukan pasal jagung ni. Ciri-ciri umum bentuk perniagaan bermaksud ciri-ciri umum franchise. Okay, terangkan, berikan. Okey, jadi dekat sini kepala soalan dia, pihak yang terlibat dalam perjanjian urus niaga di atas ialah franchise, iaitu apa? Ini cuba bagi sendiri. Apa maksud franchise tadi? Sebagai clue kan, franchise, franchisor, franchisee. Franchisor dia yang pemegang ataupun pemilik hak. Franchisee dia yang beli hak franchisor tu. Dia nak gunakan jenama ataupun hak perniagaan ataupun milik franchisor tadilah. Okey, kemudian dia minta ciri-ciri umum bentuk perniagaan. Okey, sistem ditetapkan oleh franchisor. Perniagaan diikut tempoh perjanjian ditetapkan. Franchisee berhak menggunakan rahsia dagangan milik franchisor. Okey, maknanya jenama yang sama franchisee boleh guna, tapi dengan syarat kena buat bayaran dalam bentuk fee. Franchisor juga bertanggungjawab untuk beri bantuan kepada franchisee. Bagilah mana-mana 2 huraian, awak akan dapat 2 markah. Okey, kemudian tengok yang ini. Kitaran ekonomi. Yang ini memang ada dalam buku teks. Okey, yang ini pertumbuhan. Okey, X apa? Y apa? Ini melambung. Okey, awak kena tengok ini. Ini ke sini. Yang ini ke sini. Yang ini dia naik ke atas. Yang ini dia macam ni. Okey, apakah peringkat kitaran ekonomi X dan Y? Okey. Jadi X ialah, kitaran ekonomi bagi X ialah kemerosotan. Maka kitaran ekonomi bagi Y ialah kemelesetan. 2 markah. Awak ingat ya dia punya keluk macam mana? Merosot macam mana? Merosot tu ke bawah. Meleset lagi teruk. Melambung dia daripada bawah dia naik ke atas. Pertumbuhan daripada bawah ni dia baru nak meningkat. Melambung ni dia dah meleset dulu baru dia naik ke atas semula. Okey, dia punya kata tugas tu apakah lah. Jadi sebelum ni saya pernah bagi nota tentang kata tugas. Awak tengok. Dekat situlah cara untuk guide awak macam mana untuk jawab soalan. Nak fakta huraian ke, nak huraian sahaja ke, ataupun nak macam mana. Okey, kemudian rajah menunjukkan kitaran graf ekonomi. Okey, ingat balik yang tadi. Dia ada macam ni. Dia ada macam ni. Sama juga macam yang tadi kan. Ini dua negeri yang berbeza ya. Soalan ni saya pun tak ingat yang mana Terengganu ke, Negeri Sembilan ke, Kelantan. Tapi itulah dia antara 3 tu. Diminta kat sini. Terangkan kitaran ekonomi yang berlaku pada fasa 1 dan fasa 2. Bila terangkan, awak kena bagi fakta, awak kena bagi huraian. Jom kita tengok skema jawapan. Jadi fakta 1 tadi dia kemelesetan. Okey, dia ke bawah kan. Lepas tu daripada bawah naik ke atas dia akan jadi fasa melambung. Jadi awak ceritalah bila ekonomi meleset, maksudnya perniagaan dia tak dapat tawarkan pekerjaan. Bila tak dapat tawarkan pekerjaan, pengangguran meningkatlah sebab peniaga terpaksa memberhentikan kerja. Kalau melambung pula, bagi dia punya opposite. Yang tadi perniagaan dia teruk. Bila fasa melambung, perniagaan dia menambah pengeluaran produk. Bila dah okey, produk banyak dia kena keluarkan, jadi dia memerlukan ramai pekerja. Bila memerlukan ramai pekerja, dia pun dapat membayar gaji dan upah yang tinggi. Dia tu maknanya perniagaan lah. Okey, seterusnya. Pengurusan sumber manusia. Okey, yang ini dah masuk form 5 lah. Topik form 5. Okey, dia kata jelaskan pemberian insentif yang munasabah. Okey, kalau awak cek balik dalam buku teks, insentif ni maksudnya macam dia bukannya gaji. Gaji memang kita akan dapat. Insentif ni apa yang benefit-benefit lain yang syarikat ataupun perniagaan tawarkan. Okey, dia minta kat sini jelaskan. Okey, jom kita tengok skema.
Insentif yang munasabah adalah untuk apa? Okey, maknanya kenapa awak suka kita sebagai pekerja, kita naklah cuti rehat, kita nak cuti bersalin, kita nak bonus sebab apa? Benda-benda ni awak boleh fikir logik untuk tingkatkan pencapaian prestasi perniagaan. Sebab apa boleh meningkatkan pencapaian? Bila pekerja bermotivasi, mestilah prestasi perniagaan pun jadi okey. Kemudian mewujudkan kesetiaan pekerja. Pekerja tak nak lompat-lompat lah. Sebabnya pekerja rasa dianya dihargai. Bagi 3 huraian, dapatlah 3 markah. Okey, kemudian yang ini. Awak tengok ya. Soalan yang lebih kurang sama. Bonus ni semua yang tadilah. Okey, sama jawab soalan macam tadi. Dia twist je sikit. Okey, bagaimanakah faedah tersebut membantu peranan pengurusan sumber manusia? Kalau tengok soalan tadi pun lebih kurang sama. Jawapan ni pun mesti sama. Okey, bila bagaimanakah? Tengok. Meningkatkan prestasi perniagaan. Meningkatkan motivasi. Menggalakkan inovasi. Mewujudkan kesetiaan pekerja. Maknanya awak boleh ingat bila soalan tu awak pernah buat, tapi macam dia twist sikit, awak kena ingat lah. Okey, bila human resource manusia ni, insentif tadi dan insentif tu ada bonus. Jadi soalan yang sama juga. Inovasi, wujudkan kesetiaan, meningkatkan motivasi, meningkatkan prestasi perniagaan, bentukkan persekitaran yang positif. Okey, tengok yang ini tentang pembiayaan. Okey, ini dah masuk bab 305, bab 2. Okey, dia mengeluarkan kalimat sudut buku sebagai cicilan, jualan tambah baik bersama untuk meningkatkan kemampuan sendiri. Okey, selain daripada simpanan peribadi, dia perlu mendapatkan sumber pembiayaan lain. Okey, apakah sumber pembiayaan tersebut? Kemudian huraikan jenis pembiayaan yang paling sesuai. Okey, sumber pembiayaan kita tahu ada 2. Satu luaran, satu dalaman. Dalaman maksudnya simpanan peribadi lah, duit sendiri ataupun rezerv perniagaan. Okey, kemudian huraikan jenis pembiayaan yang sesuai. Jadi dia dah ada simpanan peribadi. Sekarang ni dia nak lagi satu pembiayaan lain. Okey, jadi pembiayaan dia pembiayaan luaran. Okey, sebab dia dah ada pembiayaan dalaman tadi. Pembiayaan lainnya adalah pembiayaan luaran. Okey, inilah. Kemudian dia kata apakah yang sesuai? Okey. Fakta dia, modal permulaan dengan sewa beli, kemudian bagilah huraian-huraian sesuai dan contoh. Okey. Yang ni sebab kena sebutkan dia contoh, kena sebutkan dia beli kedai, rumah kedai atau promise, sebab itulah yang ada dalam awak punya cerita soalan tu. Jangan pergi bagi contoh pembiayaan membeli van. Tak betul. Okey, contoh bila ada cerita, ada simulasi, masukkan dalam jawapan awak. Kena ingat yang itu juga. Okey, yang ini tengok sama juga. Dia minta sewa beli. Macam yang tadi, sumber pembiayaan. Maksudnya awak kena tahulah sumber pembiayaan ada berapa, luaran, dalaman. Dekat luaran ada apa, dalaman ada apa. Okey, sewa beli dengan ar-rahnu. Sewa beli saya selalu ingatkan pelajar. Okey, awak bayangkan macam kita buka perniagaan, kita beli van. Jadi van tu kita nak buat secara sewa beli. Kalau biasanya lah van, selagi kita belum habis bayar, kita memang nak van tu. Selagi belum habis bayar, hak milik bukan hak milik kita. Awak kena bayar tiap-tiap bulan. Apa-apa kerosakan kita tanggung sendiri. Ar-rahnu ni pula apa? Jom tengok. Kisah kat sini jelaskan. Maksudnya kena bagi huraian. Okey, dekat sini saya bagikan contoh lah. Sewa beli. Ini dia punya keyword. Nak beli, kena bayar sewa. Habis bayar baru dapat hak milik. Pajak pula, dia sewa beli, dia nak beli. Pajak, dia tak nak beli. Habis dia guna barang, dia kena pulangkan semula. Okey, yang ini habis bayar, dia akan dapat hak milik. Okey, pemfakturan, awak ingat ada keyword dia invoice. Ar-rahnu atau gadaian, kita letak barang berharga sebagai cagaran. Ar-rahnu ingat cagaran. Overdraft pula awak ingat untuk memegang akaun semasa. Okey, untuk tambah kredit. Pinjaman pula perlu dijelaskan dalam tempoh yang tertentu. Okey, jadi sewa beli
Aktiviti sewa beli untuk tujuan beli aset. Kemudian aset adalah hak milik ataupun pemberi sewa. Hak milik dipindahkan selepas habis bayar ansuran. 2 markah di situ. Arahno pula. Okey, barang kemas jadikan cagaran. Untuk apa? Untuk dapatkan pinjaman. Habis. 2 markah. Okey. Kemudian dekat sini tengok gambar 3 ni. Sejenis pengurusan di sebuah gudang. Pengurusan apa? Okey, awak tengok ni gambar apa ni? Dekat kilang. Warehouse. Gudang, bukan kilang Warehouse, gudang. Apakah jenis pengurusan tersebut? Okey, dekat gudang kita uruskan apa? Okey, jelaskan 5 tujuan pengurusan di atas. Okey. Jenis pengurusan. Apakah? Jelaskan. Ini kata tugas. Okey, pengurusan. Awak nampak kotak-kotak tadi. Sasaran dia lah pengurusan stok. Kemudian 5 tujuan. Kenapa kita kena uruskan stok? Elak masalah kekurangan. Stok berada pada tahap maksimum, optimum. Pengeluaran berlaku dengan lancar. Kurangkan kos simpan stok dan mengelakkan pembaziran. 5 markah di situ. Okey, dekat sini sumber fizikal. Awak nampak ni apa? Bangunan kan? Okey, jelas apakah sumber fizikal tersebut? Jelaskan prosedur pengurusan yang terlibat. 5 markah. Okey. Bangunan dan kemudahan. Okey, apa yang dia kena buat? Perlindungan insurans. Okey, untuk apa? Terhadap apa? Terhadap bangunan tersebut. Okey, dapat pampasan ganti rugi. Kemudian keselamatan buat bercerita iaitu menyediakan alat keselamatan. Penyelenggaraan bangunan pun boleh dilakukan secara berkala. Baik pula bangunan juga boleh dilakukan pada bahagian yang bermasalah. Kat sini dia nak 4 markah sahaja. Okey, kenapa semua huraian? Awak tengok balik dia punya kata tugas tadi. Dia kata terangkan ke jelaskan. Itu awak kena perhatikan betul-betul. Okey, seterusnya. Saiz perniagaan. Okey, tengok jualan tahunan. Bilangan pekerja tetap. Okey, saiz perniagaan dibahagikan kepada 2. Dia akan tengok jualan tahunan, dia akan tengok pekerja tetap, dia akan tengok juga sama ada itu adalah perkilangan ataupun perkhidmatan. Jadi dekat sini dia kata perkilangan. Okey. Yang ini memang kena hafal dia punya jadual. Okey, minta tentukan saiz S dan T. Jelaskan kelebihan perniagaan S berbanding T. 4 markah. Okey. Saiz T dan S ialah saiz S bersaiz kecil, saiz T bersaiz besar. Yang ini klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz. Tolonglah hafal kotak ni. Okey, kotak ni memang berada dalam awak punya buku teks. Jadi jawapan dia kelebihan S berbanding T, overhead rendah, cepat selesaikan masalah, fleksibel, kos upah rendah. Bagilah mana-mana 3 huraian, 4 huraian untuk mendapatkan 4 markah. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan kadar pengangguran. Okey, dah baca. Dia kata disebabkan oleh COVID. Kemudian penurunan pekerjaan ketara turut berlaku dalam sektor pembinaan. Peniaga tidak boleh beroperasi. Kumpulan pekerja berisiko tinggi untuk kehilangan pekerjaan. Okey, apakah jenis pengangguran tersebut? Jelaskan pengangguran tersebut. Okey. Jenis pengangguran, kita tengok yang kat bawah ni dulu. Kalau kitaran, awak ingat ekonomi meleset. Kalau struktur, perubahan sektor perubahan sektor. Okey. Teknologi, awak ingat mesin. Tenaga kerja manusia ni digantikan dengan mesin. Bermusim, dia ada jangka masa. Okey, teknologi mesin, bermusim jangka masa. Struktur sektor, kitaran ekonomi meleset. Jadi yang tadi, soalan tadi disebabkan oleh ekonomi meleset lah. Sebab bila terjadinya COVID tu, ramai peniaga tak boleh menjalankan perniagaan macam biasa. Jadi pengangguran yang terlibat ialah pengangguran kitaran.
Okey, kemudian ceritalah. Okey, apa yang berlaku. Okey. Yang ini fungsian dalam organisasi perniagaan. Melibatkan penyelidikan dan pembangunan. Nampak je penyelidikan pembangunan yang kepala awak boleh terus tahu itu adalah R&D. Okey, jelaskan tujuan tersebut. Jelaskan kepentingan. Yang ini lain. Kepentingan interaksi sebab perniagaan dengan organisasi luar. Okey, fungsi R&D tadi awak sebutlah. Fungsian dia fungsi R&D untuk apa? Meningkatkan tahap pengeluaran, meningkatkan pemasaran produk, hasilkan produk yang berkualiti. 3 markah di situ. Okey. Kemudian kenapa kita kena berinteraksi dengan organisasi luar? Okey, mendapatkan jaringan yang baik, kukuhkan operasi, tingkatkan pencapaian, tambah sumber perniagaan. Organisasi luar ni kena tengok balik apa maksud organisasi luar. Okey. Kemudian tujuan usahawan memohon hak cipta terpelihara. Okey. Kenapa? Kenapa tak kita buat je apa-apa karya, biar je lah orang nak tiru-tirulah. Tak boleh. Sebab dia adalah hak eksklusif pencipta karya untuk kawal penggunaan karya untuk tempoh masa tertentu. Okey, melindungi hasil ciptaan ekspresi idea. Okey. Paling mudah untuk awak bagi, untuk awak ingat supaya tidak salah guna oleh pihak lain. Dicetak rompak, ditiru. Bagilah mana-mana awak akan dapat 3 markah. Okey, lokasi. Yang ini awak pernah buat rancangan perniagaan. Kenapa faktor lokasi ni penting? Kenapa awak tak buat awak punya kedai kat dalam hutan? Sebab apa? Okey, jelaskan ciri-ciri lokasi yang sesuai. Okey, kenalah saling kepada dia. Ciri-ciri lokasi yang sesuai dipilih usahawan ialah kenalah tempat yang ada tumpuan orang ramai, dekat dengan pembekal, dekat dengan pelanggan dan ada kemudahan infrastruktur. Dapat 3 markah kat situ. Okey, perbezaan kos tetap dan kos berubah. Okey, bila ada soalan perbezaan, awak boleh je buat kotak macam ni. Kos berubah, kos tetap, nak 4 markah. Okey, ini 1, 2, 3, 4. Okey, kos berubah, dia tidak berubah. Ini berubah ikut tingkat pengeluaran. Kos tanggung dia sentiasa sama. Yang ini bergantung kepada kuantiti. Contoh yang memang kita bayar sewa, bayar yang tetap bulan walaupun kita buka kedai ke tak buka kedai ke adalah sewa, tetap sama. Insurans pun sama. Bayaran balik pinjaman pun sama. Okey. Kalau kos berubah pula, contoh saya buka kedai, setiap hari saya buka kedai 9.5. Tiba hari tu saya buka kedai sampai pukul 12 setiap malam dalam tempoh 3 minggu. Mestilah saya punya kos air naik, elektrik naik, upah pekerja saya naik sebab kita dah luar daripada kebiasaan. Jadi dapat 4 markah kat situ. Okey, sekian dahulu soalan-soalan tadi. Okey, saya ada lampirkan juga flipbook untuk awak senang nak semak baliklah apa yang saya terangkan, apa yang saya kongsikan slide ni. Jadi, all the best untuk semua. Okey, buat latihan to be banyak-banyak. Jangan careless masa menjawab soalan. All the best. Doa dan tawakal. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.